Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya-Allah pada video kali ini saya akan syarahkan matan Ar-Rujurumiyah yang di mana matan tersebut dalam bidang ilmu nahwu dan dia merupakan kitab paling kecil lah dalam ilmu nahwu. Matan Ar-Rujurumiyah dikarang oleh Imam As-Sanhaji yang nama beliau ialah Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah tu ialah kunyah, gelaran dia lah. Kunyah, bila dia sebut kunyah ialah dia lebih kepada abu. Abu, ummu, okay. Beza dengan laqab. Laqab ni lebih kepada nama tempat ataupun nama glamour dia dengan apa. Jadi macam abu ni, okay. So abu ni ialah kunyah. Okay. Lepas tu, laqab pula yang ni. Ni dinamakan laqab. Dua mereka ni semuanya dinamakan gelaran. Okay. Cumanya beza mereka ialah kunyah tertumpu kepada abu ataupun ummu saja. Contoh Ummul Mukminin. Lepas tu kalau laqab pula dia lebih kepada dikaitkan dengan nama tempat. Nama glamour dia. Contohnya ataupun macam Syafi'i. Dibangsakan kerana nama datuk dia kan. Okay. Alright, itu sahaja kot. Okay. Sikit pengenalan tentang penggunaan laqab dengan kunyah. Alright, so jadi matan Al-Jurumiyah insyaAllah saya akan syarah apa yang ada dalam matan ni sahaja. Okay, so kalau nak syarahan dia yang lagi detail boleh rujuk kepada kitab lain yang lagi besar iaitu seperti macam Mutamimah ataupun Syarah Azhari dan sebagainya lah. Okay, insyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'alika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa li sayyidis salihin fid dharain amin ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh musannif rahimahullah, moga Allah merahmatinya. Hu tu. Okay, jadi dalam pengajian kitab kita ada dhamir kan. So kita akan sebut marji'ud dhamir. Marji' ni ialah tempat dhamir itu kembali kepada siapa maksudnya. Rahimahu, moga-moga Allah merahmatinya. Nya ni kembali pada siapa? Kembali pada musannif. Dan kembali-kembali itulah dinamakan marji'ud dhamir. Lepas tu ada kaedah, saya sebut kaedah sikit lah. Supaya apa ni tidak sendu sikit kan. Okay, at least korang ada maklumat baru. Okay, jadi kaedah marji'ud dhamir aqrabu madhkur. Okay, marji'ud dhamir ini kaedah kaedah nahwu. So dhamir marji' dhamir aqrabu yang paling dekat al-madhkur yang telah disebut. Contohnya yang paling dekat rahimah ialah musannif. Kita ambil musannif. Okay. Kemudian jadi dia terus kepada topik anwa'ul kalami. Jenis-jenis percakapan. Okay, sebelum diterangkan jenis-jenis percakapan yang ni, so diterangkan dulu apakah itu kalam. Right? So kalam ialah huwa lafzu ialah lafaz. Okay. Yang mana murakkabu yang tersusun. Bila dia sebut murakkab, tersusun mestilah dia merangkumi at least 2 perkataan. Ini paling minimum. Paling banyak tu lebih lah. Maksudnya 3, 4 ataupun selebihnya lah. Okay. Tapi yang paling sedikit ialah 2 perkataan. Contoh macam mana? Contoh macam Zaidun qaimun. Zaid seorang yang berdiri. Okay. Kalau kita sebut Zaid je, kan? Kalau kita sebut Zaid, tak dinamakan, tak dikategorikan kalam. Sebab apa? Sebab dia ada satu je. Maksudnya dia tidak ada murakkab ni. Misal kata kita sebut Zaid sahaja. So, satu perkataan sahaja. Adakah dikategorikan kalam? Tidak. Kerana apa? Kerana syarat kalam mestilah murakkab. Mestilah tersusun daripada 2, at least 2 patah perkataan. Okay, lepas tu dia mestilah mufidu, memberi manfaat. Okay, contoh yang tidak memberi manfaat, dia tersusun tapi dia tak memberi manfaat. Contoh macam
Contoh macam Abdullahi. Okay. Contoh macam Abdullah. Okay. Bila kita lihat, dia seolah-olah ada dua patah perkataan, betul tak? Tapi dalam masa sama, dia tidak memberi manfaat kerana apa? Lafaz Abdullah ni diibaratkan macam satu perkataan lah. Maksudnya apa nak cerita tentang Abdullah ni? Maksudnya tak ada khabar lah. Maksudnya tak ada apa yang diceritakan tentang Abdullah. So, dia tidak dikategorikan mufid dan dia tidak dikategorikan kalam kerana apa? Kerana dia tidak memberi faedah. Maksudnya tidak memberi apa-apa info maklumat tentang Abdullah ni. Kalau dia misal kata dia sebut walaupun dia dua patah perkataan. Okay. So kalau misal kata kita tambah Abdullahi jalisun. So apa ni? Duduk kan. Ini barulah dikategorikan mufid. Kerana apa? Kerana dia sempurnalah, dia beri manfaat kan, dia beri maklumat. Okay. Alright. So jadi berapa syarat nak jadi kalam ni? Ada lagi satu lagi dia mesti bil wad'i. Bila dia sebut wad'i kat sini, dia maksudkan wad'ul al-arabi. Okay. Peletakan orang Arab. Maksudnya orang Arab yang menyusun macam mana yang memberi manfaat tu macam mana, susunan macam mana, lafaz yang macam mana. Sebab bila dia cerita pasal kalam, mestilah merujuk kepada bahasa Arab punya susunan kan. Itu maksudnya bil wad'i. Okay, jadi nak menjadikan satu kalam ialah mesti berapa syarat tu? Iaitu mestilah dia lafaz, maksudnya percakapan lah. Bukan signboard, bukan isyarat lah. Macam tu lah. Okay, lepas tu mestilah dia tu murakab, tersusun at least dua patah perkataan. Lepas tu kalau dua patah perkataan tu dia mestilah mufid, kena beri manfaat. Dan dia juga mestilah bil wad'i, peletakan orang Arab punya susunan, bukan orang Ajami. Okay, habis tentang kalam sahaja. Alright, so sekarang kita masuk kepada aqsamuhu, pembahagian kalam. Aqsamuhu, domain ni kembali pada kalam. Okay. So, aqsamuhu, pembahagian kalam. Kalam ni kalimat lah. Salah satu ada 3, iaitu ismun, wa fi'lun, wa harfun. Yang di mana huruf tersebut ja'a li maknan, datang kerana makna tertentu. Okay. Contoh falismu. Okay, jadi habislah. Ada 3 bahagian. Right. Okay, jadi lepas dia dah beritahu tentang 3 bahagian, diterangkan satu persatu. Cara kita nak mengenal satu-satu ni lah. Okay, first kali isim yu'rafu, dikenali bil khafdi, dengan khafad. Khafad ni maksudnya hukum ataupun nama lain khafad ialah apa? Al-jar. Okay. Majrur lah. Maksudnya bila kita kata marartu bi Zaidin. Okay, jadi Zaidin ni baris kasrah. Disebabkan dia tu baris kasrah, sebabkan dia tu khafad kerana isim majrur kan. Jadi kita dapat tahulah Zaid ni kategori apa? Kategori isim. Okay. Lepas tu wa tanwin ni, dan kita dapat tahu isim tu dengan cara apa? Dengan baris tanwin. Alright. Lepas tu wa dukhuli alifi wal lami, dan boleh masuk alif lam. Okay. Contoh macam rajulun. Lulus tak untuk kita tambah alif lam? Boleh kan? So kalau boleh, kalau ada ataupun lafaz-lafaz yang di mana ada alif lam, ketahuilah dia tu isim. Okay. Kiranya ini ialah tanda-tanda yang menunjukkan lafaz tersebut, kalimah tersebutlah isim. So, 1, bila khafdi, 2, tanwin. Dia tak semestinya semua kena berhimpun. Maksudnya kena ada tanwin, kena ada khafad, kena ada alif lam. Tidak ada salah satu pun dah cukup menunjukkan dia tu isim. Okay, so ini 3 dukhul alif wal lam. Huruful khafdi, masuk huruf khafad. Maksudnya ada huruf jar lah belakang dia.
Okay. So kiranya khafdi ni tak kisahlah dia majrur disebabkan isim majrur yang huruf jar tu atau majrur disebabkan idhafah. Okay. Okay. Lepas tu kemudian diterangkan apakah huruf khafat wahia, dan dia kembali pada huruf khafdi ialah min, ila, an, alaf, wa, ala, fi, rubba. Okay, jadi semua maklum mana huruf khafat ni kan? Okay. Semua maklum tentang huruf khafat punya makna. Cuma yang rubba ni, apakah makna rubba? Rubba berkemungkinan. Dan dia huruf jar. So, bila masuk je rubba rojulin. Rubba rojulin qaimun. Berkemungkinan seseorang lelaki qaimun berdiri. Itu maksudnya rubba. Wal ba'u, ba yang dengan maksud dengan, kaf, wal lam dan huruf qasam. Begitu juga sekiranya masuk huruf qasam menunjukkan kalimah tersebut isim. Wahia huruf qasam ila waw, ba dengan ta. Okay, habis. Kemudian kita fokus kepada kita fokus kepada fa'al pula. Jadi fa'al, macam nak kenal fa'al, dia kata wal fa'lu yu'rafu, dikenali dengan apa? Bil qad, dengan lafaz qad. Maksudnya macam kita jumpa qad kana, misal katalah. So bila masuk je qad, tahulah berkemungkinan lafaz selepas dia tu menjadi fa'al. Bukan menjadi, maksudnya kita dapat tahu dia tu fa'al lah, sebab qad kebiasaannya dia akan masuk dekat fa'al sahaja. Okay. Okay, ni satu. Satu lagi sin. Contoh macam saufa ta'lamuna. Okay. So saufa ni, qad kebiasaannya dia akan masuk fa'al madhi lah. Kebanyakannya. Boleh juga dia datang dalam fa'al mudhari'. Cuma kalau dia faedah dia berbeza-beza sekiranya masuk dekat fa'al madhi, mudhari' ataupun amar kan. Okay, amar jarang lah. Cumanya qad bila dia masuk dekat madhi, dia akan bagi makna tahqiq. Tahqiq ni dengan maksud pengukuhan. Okay. So satu lagi sekiranya dia masuk dekat fa'al mudhari', dia akan beri makna taklil, tak silap saya. Kiranya kita akan terjemah kadang-kadang. Okay. Habis. Lepas tu sin. Sin ni kebiasaannya dia akan masuk dekat fa'al mudhari' lah. Dengan maksud akan. Alright. So dia akan beri makna istiqbal. Dia akan menumpukan, asalnya fa'al mudhari' dia ada dua makna kan, iaitu hal dengan istiqbal kan, sekarang atau masa akan datang kan. Tapi bila masuk je saufa, dia akan 100% fokus kepada istiqbal sahaja. Okay. Sama juga dengan saufa, dia hanya masuk dekat fa'al mudhari' sahaja. Wa ta'u ta'nisi, ta ta'nis. Ta ta'nis ni iaitu yang macam qamat. Ta yang sukun ni lah. Ta menunjukkan perempuan. Okay, kesemua ni, qad, sin, saufa, semua ni, mereka ni huruf. Okay. Dan biasanya mereka ni akan masuk kepada fa'al sahaja. Right. Okay, kemudian huruf. Huruf ialah ma la yusluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Okay, huruf ni macam nak kenal, iaitu sesuatu yang di mana tidak lulus ma'ahu bersamanya huruf tu ataupun ma, dalilu tanda isim dan tidak juga tanda fa'al. Maksudnya dia tak ada alif lam, dia bukan tanwin, dia bukan masuk huruf khafat. Okay, contoh apa lagi? Dan dia bukannya masuk qad, tak ada sin. So kesimpulannya huruf bukanlah kedua-duanya. Okay, rasa itu saja untuk hari ini. Okay, sekiranya ada sebarang persoalan boleh tinggal di ruang komen. Okay, so itu saja. Wa aquli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.